in diagram 5 pentagon PQRS, dia kata PQRS ni image. Jadi ini image kepada pentagon JKLM under enlargement scale factor K at point F. Jadi dia kata yang ni image kepada pembesaran dengan skala K dan pada pusat F. Jadi soalan dia kata cari apa value K dan apa koordinat F. F ni dia punya pusat dia lah. Okey. Jadi mula-mula nak cari ni kita kena tahu yang mana yang sama. Yang sama tu maksudnya nampak J dengan P ni titik yang sama kan? Betul? So, kita nampak tak yang ni 1 2 kan? Jadi ni pun akan kita teruskan 1 2 1 2 macam tu. Okey. Jadi ni J dengan P. Okey. Lagi satu kita ambil 2 point. Okey, point yang senang yang dekat-dekat lah macam K dengan Q ni nampak kita di sini. K dengan Q nampak jarak dia dekat. Dia punya gradient ataupun dia punya M nampak 2 1. Jadi kita sambungkan dia. Jadi kita nampak tak yang mana bersilang. Jadi yang bersilang ni ialah titik dia punya pembesaran. Jadi nak cari titik pembesaran, kita ambil garis yang bersilang. Garis yang bersilang. Garis yang bersilang, bila kita ada titik yang sama, kita tarik, kita ambil titik yang bersilang. Jadi garis yang bersilang, titik tengah-tengah ni, yang mana dia bersilang tu ialah dia punya titik pembesaran. Jadi yang ni, dia bersilang dekat 5 0. Jadi koordinat F 5 0. Sekarang nak tahu K ni berapa? Nak tahu K berapa, kita banding side yang sama. Jadi kita tengok sekarang SP ni SP betul sama juga dengan MJ. SP ni ada 1 2 3. MJ ni ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ni ada 3, ni ada 6. Jadi kita tahu ni objek, ni image. Jadi image dia punya faktor ialah 1/2. Kenapa? Sebab image lagi kecil daripada objek. Okey. 11. Jadi jawapan dia C. Okey, nombor 12. Okey, triangle ACD. Jadi ACD dia kata BD ni symmetrical axis of ACD. Bila dia kata symmetrical axis ni maksudnya dia bahagi sama rata lah kiri dengan kanan. Dia kata B ni titik tengah. Okey, bila B titik tengah, kita tengok A pergi C 16. Jadi ni automatic 8. Okey. Find the cos X plus tangent Y. Jadi dia nak cos X. Okey, cos X dengan tangent Y. Jadi sekarang kita tahu ni 90 darjah. 90 darjah. Bila dia kata symmetrical, maksud kiri dengan kanan sama. Bila ni 10 cm, ni pun 10 cm. Jadi sekarang dia nak cos X plus tangent Y. Jadi kita tahu formula nak kira ni soh cah tua. Di mana O ni opposite, H ni hypotenuse, A ni adjacent atau bersebelahan. Okay, bila kita ada sudut dekat sini, kita tahu yang bertentangan ialah O, yang bersebelahan ialah A, dan yang ni ialah hypotenuse lah. Di mana S sin cos tangent. Jadi untuk X ni dia nak cos X. Jadi kita tahu cos X sama dengan nampak AH. Maksudnya adjacent bagi hypotenuse. Sama dengan adjacent bersebelahan ialah 8. Hypotenuse ialah 10. Jadi kita dapat 8/10 sebab dia nak cos X. Dia bukan nak cari sudut. Jadi 8 bahagi 10 kita dapat 0.8. Okey, lepas tu sekarang tangent Y. Jadi kita tahu Y dekat luar dan kita ada kuadran betul. Jadi STC. Di mana dekat kuadran kedua ni ataupun 90 sampai 180 darjah, kita tahu sin dia positif. Bila tangent dekat kuadran kedua, dia akan jadi negatif. Jadi sekarang tangent Y sama dengan negatif. Jadi kita akan kira
dekat dalam. Tapi jawapan akan negatif sebab Y dekat kuadran kedua. Jadi tangent bawah ni, tangent Y, kita tahu tangent sama dengan O bahagi A. O bahagi A. Okey. Jadi mesti ada negatif, betul? Jadi O opposite bertentangan dengan Y ialah dekat sini. Jadi kena cari apa DB. Jadi DB kita boleh guna Pythagoras theorem, betul? Jadi DB sama dengan 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kita dapat 6. Jadi sini ialah 6. Tangent sama dengan O bahagi A. O ialah 6. A ialah A bersebelahan ialah 8. Sama dengan 34 sama dengan 0.75. Okey, jangan lupa negatif. Okey. Jadi tangent Y sama dengan negatif 0.75. Cos X sama dengan 0.8 tambah tangent Y sama dengan negatif 0.75. Jadi kita dapat 0.8 tolak 0.75, kita dapat 0.05. Okey, ada tak? A kan? Jadi jawapan dia A. Okey, nombor 13 dia kata diagram 7 tunjuk part of the graph 2 sin X. Okey, ni 2 sin X punya graph. Jadi ingat tak graph ni? Okey, bila sin X punya graph dia macam ni, 180, 360. Ni sin X. Y sama dengan sin X. Bila ada 2 kat depan maksudnya, okey, kalau sin X kita tahu hujung ni 1. Yang ni adalah negatif 1. Bila 2 sin X dia tengah cakap pasal amplitude. Maksudnya daripada 1 ni dia akan darab dengan 2. Jadi 2. Yang ni akan jadi negatif 2. Ini graf 2 sin X. Okey. So dia kata graf ni tunjuk sebahagian sampai 180. Jadi graf dia macam ni lah, nampak. Sampai sini je. Okey. Cari koordinat K. Jadi sekarang dia kata yang paling tinggi 2H. Kita tahu 2H sama dengan 2, betul? Okey. H sama dengan 1. Lepas tu dia kata H ni sama dengan K. Bila 2H sama dengan 2, yang ni sama dengan 1. Jadi sekarang kita tengah cakap pasal graf sin. Jadi kita tahu sin X. 2 sin X sama dengan 1. Jadi sin X sama dengan 1/2. Jadi X sama dengan sin inverse 1/2. Jadi kita dapat sama dengan 30 darjah. Jadi dia kata koordinat of K. Jadi kita tahu K sama dengan H sama dengan 1. K sama dengan 1. Lepas tu dia punya sudut 30 darjah. Jadi 1 dengan 30 darjah. 30 darjah 1, jawapan dia B. Diagram 14, diagram 8 shows a cuboid. Dia kata cuboid dengan horizontal base PQRS. PQRS salah ni memang cuboid ni. Prism ni kan. Nampak? Ni prism. Okay, dia kata lepas tu dia kata WXV midpoint. So dia kata WXV ni is the midpoint of PSQR dengan TU lah. Kita nampak dia dekat tengah-tengah. Okay, jadi VQR dengan PQRS. Jadi VQR dekat, okay, VQR yang shaded ni dengan base PQRS. Jadi kita bayangkan bila between ni, kita bayangkan kalau atas ni himpak bawah. Bila himpak V ni akan himpak pergi W, betul? Kan dia akan himpak. Bila dia turun himpak macam ni, jadi sudut dia ialah yang ni, nampak? VXW. Jadi sudut VXW. Kalau bukan VXW, WXV pun boleh. WXV pun boleh. Nampak? Sudut dia dekat X. Okey, jadi VXW, letak VXW, jawapan dia C. Okey, macam ni 15 ni dia kata diagram 19 ni tunjuk building dengan flagpole, bangunan dengan tiang bendera. Kita nampak ni bangunan ni tiang bendera. Dia kata depression angle, sudut tunduk. Okey, kita ada dua kan, sudut tunduk dengan sudut dongak. Bila sudut tunduk depression ni, maksudnya
Sudut tunduk kita daripada atas, kita turun bawah. Kita bayangkan ni x-axis. Bila sudut dongak daripada x-axis, kita akan naik atas. Jadi bila turun bawah, kita panggil tunduk. Bila naik atas, kita panggil dongak. Yelah, kita dongak, kita akan pandang atas kan, betul? Dia macam tu mesti dari x-axis. Okay, dia kata sudut tunduk J dari N. J dari N. Okay, kita ada J, kepala J, kita ada N. Jadi kita sambung macam ni. Dia kata sudut tunduk 17. Bila tunduk, kita pandang bawah. Daripada X, turun bawah, sini 17. Okay. Lepas tu apa lagi? Kita bagi ni je. Dia kata cari KL daripada flagpole pergi building. Jadi dia nak L, dia nak KL, okay, dia nak sini ke sini daripada flagpole pergi building. Okay, kita nampak ni 17. Dan kita tahu, nampak yang ni kita boleh buat sudut berselang-seli. Di mana yang ni dengan yang ni sama. Kalau kita boleh cari JM, kita tahulah JM sama dengan, nampak? JM sama dengan KL. Okay. Jadi kita nampak sini 17, bila nampak sini pun akan jadi 17. Sini 90 darjah. Kita nampak tinggi JK 20, tinggi bangunan 35. Jadi kalau bawah ni dah 20, atas ni mestilah 35 tolak 20, 15. Bila kita keluarkan, yang ni 17 darjah, yang ni ialah berapa ni? 15. Okay. Jadi kita boleh cari sudut bawah ni sebab kita dah ada sudut dan salah satu ni. Okay, formula dia toa. Okay, di mana kita tahu O ni opposite bertentangan, H ni hypotenuse, dan A ni adjacent atau bersebelahan. Jadi sekarang sudut dekat sini, yang sebelah sudut ni A, yang ni ialah bertentangan ialah O. Jadi formula yang ada A dengan O ialah tangent. Jadi kita tahu bawah ni tangent 17 sama dengan opposite bagi adjacent. Opposite bertentangan ialah 15. Adjacent ialah yang kita nak tahu, JM. Jadi JM sama dengan 15 per tangent 17. Kita dapat 49.06. Jadi kita tahu JM sama dengan, so JM sama dengan 49.06. Jadi KL sama dengan 49.06. Jadi jawapan dia A. Okay, 16 dia kata dalam diagram 10, P dengan S point on a horizontal surface. Okay, bila horizontal surface ni kita tahulah yang ni x-axis lah kan. Okay, dia kata PQR is a building. Jadi PQR ni bangunan given elevation, nampak? Ni dia tengah cakap pasal sudut dongak. Jadi macam sebelum ni, soalan 15 saya ada terang. Kalau dongak daripada x-axis, dia naik atas. Naik atas, dongak. Turun bawah, tunduk. Ni sudut dongak, ni sudut tunduk. Okay, bila dia kata dongak, mesti daripada x-axis naik atas. Okay, dia kata sudut dongak Q dari S 38. Okay, mana Q, mana S? Q dari S 38. Okay, dari S, kita akan mula dengan S. S pergi Q, naik. Nampak sudut dongak ialah 38 darjah. Okay, lepas tu dia kata sudut dongak R dari S. Okay, dari S, nampak R dengan S. Jadi kita tahu R dengan S. Dan dari S ialah 55. Bila sudut dongak mesti daripada x-axis naik atas. Sini ialah 55 darjah. Okay. Dia kata cari height in meter of QR. Dia kata QR ni berapa? Dia nak tinggi yang ni je. Jadi kita tengok bila dia bagi sudut dan dia bagi bawah ni, kita boleh cari QP. Betul? Kita boleh cari QP. Bila cari QP, kita pun boleh cari PR. Lepas tu kita tahu QR sama dengan tinggi keseluruhan PR tolak QP. Okay, jadi bila nak buat sudut tiga segi ni, Pak, kita ada macam ni. Kita akan guna soh cah toa lah macam biasa kan. Soh cah toa. Jadi O ni opposite, H ni hypotenuse, A ni adjacent. Soh cah toa. Jadi sekarang yang kita ada sudut.
dia ada bagi sini. Sini ialah bersebelahan dengan sudut, kita panggil adjacent. So yang kita nak cari ialah bertentangan dengan sudut, betul? PR ni yang bertentangan dengan sudut yang kita dah ada. Jadi yang guna O dengan A ialah tangent. Nampak? Jadi tangent theta sama dengan O bahagi A. Opposite bagi adjacent. Jadi kita boleh cari apa O, kan? Jadi nampak ni, kita ambil yang bawah ni dulu, 38 darjah. Jadi kita tahu tangent 38 sama dengan opposite ialah QP bahagi adjacent ialah 40. Jadi QP sama dengan 40 darab tangent 38, kita dapat 31.25. Okey. Lepas tu kita dah ada QP, betul? Kita boleh cari PR sebab kita dah ada sudut. Jadi kita tahu tangent 55 sama dengan PR bersudut bersebelahan ialah 40. Jadi PR sama dengan 40 darab tangent 55, kita dapat 57.13. Jadi sekarang kita nampak QR yang dia nak cari itu sama dengan PR, semua ni tolak dengan QP. Sama dengan 57.13 tolak 31.25. Jadi kita dapat 25.88. Jadi jawapan dia C. Okey, nombor 17 dia kata RST 3 point. Jadi RST 3 point on a horizontal ground and R is due north of T. Dia kata R ni berada di utara T. Bila bearing paling penting untuk tahu utara dekat mana? Sebab semua bearing akan start dari utara. Jadi R ni dekat utara T automatik. Kita tahu utara dekat sini. Ni ialah utara dia. Okey. Lepas tu dia kata cari bearing S dari R. Okey, dari ni pun penting. S dari R. Okey, jadi S dari R. Jadi bila sini nampak kita tahu utara dekat sini, jadi sini pun utara dekat sini. Dia mesti parallel. Parallel apa? Selari. Okey, lepas tu dia kata S dari R. S dari A, so dari A ni maksud dari utara A ni dia akan pergi sampai S, nampak dia akan pusing sampai sini. Jadi apa sudut ni? Okey. Jadi kita nampak, kita tahu yang ni 50. Jadi nampak yang ni dengan ni sama, jadi ni mesti 50. Jadi sudut dekat sini A sama dengan 180 tolak 50 tolak 50 sama dengan 80. Jadi sini ialah 80. Dan kita tahu ni utara, jadi sini mesti 100. Nampak tak? Ni kan garis lurus. Kalau sini 80, sini mesti 100. Jadi kita nampak. Jadi kita nampak dia punya sudut daripada sini direct pergi sini. Bila dah ada 100 dekat sini, jadi bearing dia sama dengan 360 tolak 100, kita dapat 260. Jadi jawapan dia C. Okey, 18 dia kata NOS, axis of the earth. Mana NOS? NOS ni axis tengah-tengah. Dia kata POQ, diameter of the earth. Okey, dia pula diameter. Okey. Lepas tu dia kata cari P. Jadi sekarang kita dah ada Q. Q ni nampak dia 40 north dengan 100 east. Bila kita tahu yang ni diameter, jadi dia punya belakang ni daripada 100 east dia akan jadi 180 tolak 100, di mana ini ialah bahagian lain. East, okey. North, south, west, east, right? Jadi east bertentangan dia ialah west. Dan ini ialah, nampak? Lepas tu yang ni 40. Jadi daripada tengah sini pergi sini ialah 40. Jadi sini pergi sini pun akan jadi 40. Jadi sini ialah 40 south.
Jadi kita dapat 40 south, 180 tolak 180 west. Okey, sama juga dengan 40 selatan, 80 barat. Jadi jawapan dia 40 selatan, 80 barat D. Okey, dia kata apa? Mudahkan. Kita ada 3x tolak 1 kuasa 2 tolak 4x tolak 1. Jadi kita kembangkan, nak kembangkan kuasa 2 sama juga dengan depan ni kita kuasakan 3x kuasa 2. 2 darab negatif 1 darab 3, 2 darab negatif 1 negatif 2, negatif 2 darab 3 dapat negatif 6x. Kita akan tambah kuasa 2, negatif 1, 1 kuasa 2 kita akan dapat 1. So tolak negatif 4x tolak 4x. Negatif dengan negatif akan tambah 1. Sama dengan kita kembang 9x kuasa 2. Negatif 6 tolak negatif 4 dapat negatif 10x. 1 tambah 1 tambah 2. Jadi 9x kuasa 2 tolak 10x tambah 2. 9x tolak 10 tambah 2. Jawapan dia A. Dia kata express dalam bentuk termudah. Jadi sekarang bentuk termudah ni kalau kita boleh potongkan, eliminate, kita eliminatekan. Di mana biasa kita akan faktorkan. Bila kita faktor baru kita nampak yang mana kita nak potong. Jadi kita nampak 2AB tolak 4B per 9 tolak B kuasa 2 bahagi 6AB per 3 tolak B. Bila bahagi pecahan kita boleh jadi darab, kita terbalikkan. Okey, jadi depan ni yang boleh faktor keluar kita faktorkan. Nampak ni ada 2B, betul? Kita boleh faktorkan keluar 2B. 2AB bila keluarkan 2B tinggal A. Negatif 4B bila keluarkan 2B sama juga dengan 4. Jadi sekarang ni 4B bahagi 2B kita dapat 2 kan, B potong dapat 2. Jadi tolak 2 per 9 tolak B kuasa 2 sama juga dengan 3 kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita tahu A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Jadi kes ni pun sama, 3 tolak B dengan 3 tambah B. Okay, jadi bila kita dah siap factorize macam ni, kita boleh tengok yang mana boleh potong. Jadi 3 tolak B boleh potong dengan 3 tolak B. Sini pun B boleh potong dengan B. 2 dengan 6 pun boleh potong, jadi 3 dekat sini. Jadi yang tinggal ialah A tolak 2. Yang dekat bawah ni ialah yang tinggal nombor 3 dan sini 3 tambah B. Jadi jawapan dia A tolak 2 per 3 darab 3 tambah B. Jawapan dia D.